عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. Ku datang padamu, bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari. Ku datang padamu, bukalah pintu, kau tak bisa lari dariku. Dari balik jendela, ku tatap erat wajah, kau diam membeku. Ku datang mendekati. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel seram kami di mana kami bukan sahaja menceritakan tentang perjalanan seram seseorang tu, tetapi kami juga akan merungkai misteri, kisah-kisah yang dikongsikan bersama dari anda di sini. Okey, terlebih dahulu Abang Kopiah nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi menonton channel kami kerana tanpa anda siapalah kami di sebalik tirai misteri ini. Dan sekiranya pada sahabat-sahabat yang ada cerita-cerita seram yang ingin dikongsikan sewaktu menunggang motosikal ataupun memandu kereta di waktu malam ataupun diganggu entiti mistik sewaktu berlibur ke luar negara, bolehlah email pada kami pada alamat rizalsulaimi40binasses@gmail.com ataupun DM kami. Kisah ini disampaikan melalui email oleh seorang sahabat dari Johor Bahru, Azman, bukan nama sebenar beliau, yang berlaku padanya waktu malam raya tahun 2026 baru-baru ni. Azman ni merupakan seorang rider dispatch untuk sebuah syarikat yang mengendalikan penghantaran obat-obat ke klinik-klinik swasta dan juga hospital di Singapura. Asal kelahiran dari Pahang, beliau merantau mencari rezeki dan menetap di Johor Bahru kerana katanya lagi dekat batke untuk beliau ulang alik ke kerja. Kalau ikutkan cuti sudah 3 tahun, Azman tidak pulang ke kampung atas sebab alasan kerja, tapi tahun ni dia nekat untuk pulang beraya bersama ibu dan keluarganya yang tersayang. Dari seawal jam 5 petang, Azman sudah membuat segala persiapan yang diperlukan untuk beliau pulang malam itu. Kerana beliau tahu akan berlakunya kesesakan di lebuh raya Kelak, Azman membuat keputusan untuk bergerak pada lewat malam sahaja. Tepat pada masa yang telah dirancangkan, Azman pun mulakan perjalanannya. Bayangan ketupat rendang air tangan ibunya di kampung membuatkan Azman sanggup meredah malam, walaupun jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam ketika dia melepasi tol Segamat. Suasana malam raya sepatutnya meriah, namun sebaik sahaja dia memasuki laluan dalam kesempadan Pahang, keheningan mula terasa mencengkam. Kabus nipis mula turun dan bau harum bunga kemboja tiba-tiba menusuk ke ruang hidungnya. Aish, perasaan aku je ni. Nak raya kot, takkan ada yang mengusik, bisik Azman sendirian, cuba menyedapkan hatinya. Namun sebaik sahaja dia memasuki kawasan hutan di daerah Bera menuju ke Temerloh, motosikalnya tiba-tiba terasa berat, seolah-olah ada penumpang di belakang yang beratnya mencecah ratusan kilogram. Enjin meraung kuat, tetapi kelajuan meter jatuh mendadak. Azman menjeling ke cermin sisi kanannya, kosong. Namun apabila dia beralih ke cermin sisi kirinya pula, jantungnya hampir luruh. Dia melihat sehelai kain putih yang kotor dan lusuh sedang berkibar-kibar tepat di tepi bahunya. Bukan itu sahaja, bunyi hilaian tawa yang halus mula kedengaran bersatu dengan deru angin malam. Bunyi itu bukan dari luar tapi seolah-olah dibisikkan tepat ke telinganya. Bau bertukar dari wangi bunga ke bau bangkai yang amat hanyir. Suhu pula menurun mendadak hingga tulang belulang, terasa ngilu. Penglihatan jalan di hadapan seakan-akan berasap, menyukarkan pandangan. Pada mulanya Azman cuba menepis perasaan takut yang mula menyelubungi tubuh beliau.
Tapi tiba-tiba Azman terasa ada tangan yang sejuk seperti ais mula melingkar di pinggangnya. Genggaman pada handle motor mula goyang. Allahu Akbar! Azman menjerit kecil. Dia teringat pesanan ayahnya. Jangan sesekali berhenti kalau hati belum tenang. Azman pun mula membaca ayatul kursi dengan suara yang tersekat-sekat. Pada mulanya makhluk itu seakan-akan marah. Bunyi hilayan tadi bertukar menjadi geraman yang dalam. Namun Azman terus beristiqamah. Dia memfokuskan fikiran kepada wajah ibu dan ayahnya yang menanti di Temerloh. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azhim. Perlahan-lahan, beban berat di belakang motornya mula ringan. Bau busuk tadi hilang ditiup angin malam. Apabila dia melewati papan tanda, selamat datang ke daerah Temerloh. Suasana tiba-tiba menjadi terang dengan lampu-lampu jalan dan hiasan lampu pelita di rumah-rumah penduduk kampung. Azman tidak menoleh lagi. Dia terus memacu motosikalnya sehingga sampai ke perkarangan rumah kayu di pinggir bandar Temerloh. Apabila enjin dimatikan, kedengaran sayup-sayup suara takbir raya dari masjid berdekatan. Emaknya keluar dari pintu rumah dengan wajah risau yang bertukar lega. Kenapa pucat sangat muka tu, Man? Macam nampak hantu je, seluruh ibunya sambil menghulurkan tangannya yang masih hangat. Azman hanya tersenyum tawar. Dia memanjatkan syukur dalam hati kerana telah selamat sampai ke pangkuan keluarga dalam keadaan selamat. Pengalaman itu mengajarnya bahawa sehebat mana pun gangguan yang datang, kekuatan iman dan ingatan kepada keluarga adalah pelindung yang paling ampuh. Malam itu, takbir raya kedengaran lebih bermakna daripada tahun-tahun sebelumnya bagi Azman. Apakah yang mengganggu Azman malam itu? Pernahkah anda melalui pengalaman yang sama? Silakanlah like, komen dan share kisah ini kerana ia mungkin dapat menyelamatkan anda jika anda berada di situasi yang sama. Hingga ke minggu depan, saya Abang Kopiah mengundur diri buat masa ini. Ingatlah sahabat, teruskanlah menunggang, jangan sampai ditumpang. Assalamualaikum.